Assalamualaikum warahmatullahi. Dan yang ke-13 ialah tertib. Yang ke-13 ialah tertib. Tertib melakukan perbuatan ikut tertib tersusun. Dan cuma mungkin salam sini, saya tengok orang Melayu ni salam dia tu, salam orang Melayu ni dia banyak angguk. Dia banyak angguk. Kalau budak-budak tu dia angguk aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Angguk dulu. Mari mana angguk tu saya tak tahulah. Tidak adalah dalam kitab-kitab fiqh menyatakan sunat untuk angguk. Untuk angguk di tengah tu. Jadi lepas ni tak usah angguk lah. Sekejap kecil lagi Ustaz, angguk. Tak usah lah. Tak usah angguk. Tak ada lagi kitab fiqh menyatakan sunat angguk antara salam. Jadi tidak termasuk dalam perkara-perkara sunat. Bahkan makruh kita buat benda lagu tu. Baik, tak usah buatlah lepas ni. Okey. Okey, seterusnya tertib dan saya ingin tanya nak timbulkan satu soalan lah. 13 rukun ni wajib dilakukan. Kalau tertinggal salah satu dari rukun ni, maka solat itu dikira batal sebab tinggal rukun. Tapi kalau ingat kita tinggal, kemudian kita sedar. Tak rokok tadi terus sujud. Contoh. Contoh habis waladdallin amin, Allahu akbar, rokok terus. Sujud terus. Terlupa nak rokok. Contohlah. Mungkin orang kata, ya pernah ke Ustaz? Pernah. Saya pernah semayang dengan imam lagu tu. Imam saya pernah semayang. Ingat lagi bulan puasa. Bulan Ramadan, saya pergi semayang maghrib. Imam ni Allahu akbar, sujud terus. Bila sujud, makmum pun Allah subhanallah, dia pun undur balik. Naik rokok semula. Belum nampak? Okay, nampak Ustaz, nampak. Nampak? Okey, baik. Nampak. Okey, sekiranya berlaku kes macam saya sebut tadi, iaitu berlaku kes tertinggal, lupa rokok, terus sujud contoh, maka apa yang perlu dilakukan? Yang ni adalah istilah kitab. Amma idza nasiya ruknan min arkanis salah wa intaqala ila ghairihi fayurja' ilaihi. Apabila seseorang itu lupa satu rukun daripada rukun sembahyang dan dia sudah berpindah kepada rukun yang lain, maka dia kena ghostan semula. Ghostan semula. Contoh dia sujud, dia lupa rokok dan rukun yang tiga, dia kena bangun daripada sujud terus rokok dulu. Maka rokok, kemudian dia iktidal semula, kemudian dia sujud. Gitu. Melainkan kalau dia ingat dia lupa rukuk bila dia dah sampai rakaat yang satu lagi. Malam yasil ila mithlihi, selama mana dia belum sampai rukuk sekali lagi. Contoh, rakaat pertama dia tak rokok, dia terus sujud. Kemudian dia Rabbighfirli, dia sujud, kemudian naik Fatihah. Sudah naik Fatihah tu, bila dia rokok tu, tengah rokok tu dia ingat, aku tak rokok rakaat pertama tadi. Yang tu bila sampai rokok rakaat kedua tu, dia tak perlu lagi untuk ulang semula rokok dia tadi dan dikira rokok pertama, rokok rakaat kedua itu sebagai rokok pertama dia. Jadi dia kena tambah satu rakaat lagi. Boleh faham? Tu kaedah dia. So kaedah dia kalau seorang tu tertinggal rukun, dia kena ghostan ambil balik rukun tu. Dia kena ghostan ambil balik rukun tu. Slow nak tulis. Kaedah dia. Dia kena kembali melaksanakan rukun yang dia tertinggal. Contoh, kalau dia lupa rokok, dia terus sujud katakanlah. Allahu akbar, terus sujud. Maka hendaklah, dan dia waktu dia sujud itulah dia ingat dia lupa, maka dia hendaklah ghostan kena rokok semula. Ataupun dia ingat ketika dia baca Rabbighfirli warhamni, dia ingat dia lupa rokok, dia kena bangun rokok semula. Atau dia ingat pada rakaat kedua ketika dia sedang baca Fatihah, dia kena rokok semula. Tapi kalau dia ingat ketika dia dah rokok rakaat kedua, dia lupa rokok dan dia ingat ketika dia rokok rakaat kedua, maka hendaklah rakaat kedua rokok itu menjadi rokok rakaat pertama. Faham? Faham tak? Jadi dia kena tambah satu rakaat lagi. Okey, jelas? Ustaz. Ya.
Ustaz kata tadi kalau dia teringat dia belum rokok masa dia baca Fatihah, Dia kena dia rokok. boleh rokok balik Dia rokok, kemudian dia i'tidal, dia sujud, kemudian dia bangun semula. Fatihah semula. Selagi mana dia tak sampai rokok yang kedua. Oh, okey. Maknanya seseorang yang tertinggal rokok pada rakaat pertama, hendaklah dia ghostan rokok semula selama mana dia tak sampai rokok rakaat kedua. Oh, okey. Faham? Bila dia dah sampai rokok rakaat kedua, dia tak perlu ghostan dah. Dia hanya perlu jadikan rokok rakaat dua itu sebagai rokok rakaat pertama dia. Jadi kira rakaat pertama lah tu. So dia tak Jadi rakaat pertama. Kena tambah tahiyat satu awal rakaat tak lagi. ada lah. Tahiyat awal kan sepatutnya dia dah tahiyat awal lah yang tu. Jadi dia tak payah buat dah tahiyat awal. Tahiyat awal. Kira dia baru first rakaat. Kira rakaat pertama. Okey. Boleh? Jelas? Okey? Baik. Okey, ini sekiranya tinggal rukun. Kenapa berlaku kaedah ni? Kerana kaedah menyatakan al-wajibu la yutraku illa liwajibin. Ni pegang kaedah ni. Kaedah ni. Al-wajib la yutraku illa liwajibin. Kaedah ni. Al-wajib, benda wajib. La yutraku, tidak boleh ditinggalkan. Illa, melainkan liwajibin. Melainkan untuk buat benda wajib. Ni kaedah dia ni. Maknanya, benda wajib tidak boleh ditinggalkan melainkan kalau dia nak buat benda wajib. Sekarang kita dah tinggal sujud sebab nak buat rokok. Tak apa. Sebab sujud tu wajib, rokok pun wajib. Contoh kita ingat kita ni sedang sujud, tapi kita ingat waktu kita sedang sujud tu kita belum rokok. Maka boleh kita ghostan ambil rokok balik. Kita tinggalkan sujud. Sedangkan sujud tu wajib. Kerana benda wajib tidak boleh ditinggalkan melainkan untuk buat benda wajib. Dia beza dengan tertinggal kunut. Dia tertinggal kunut, dia dah sujud dah. Baru dia ingat, kunut tak kunut lagi lah. Dia tak boleh nak ghostan dah. Why? Dia tak boleh nak ghostan? Sebab dia tinggalkan perkara wajib, nak buat perkara sunat. Jelas? Jelas tak tu? Tak jelas lagi tak tahu. Jelas Okey, jelas. Kalau macam Ustaz, kalau macam tu dah macam tadi tu kan kira dia tambah satu rakaat lagi tu kan. Ending nanti kena buat sujud sahwi ke tak payah? Okey, sunat sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Ending ni dia kena sunat sujud sahwi. Kalau tak sujud pun tak sembahyangnya sah, tapi sunat sujud sahwi. Okey, baik. Jelas Ustaz, kalau dia teringat lepas sembahyang? Teringat sembahyang tengok infisal. Tengok waktu terlupa, tengok waktu jarak. Bagus soalan ni. Okey, contoh waktu dia sudah dia salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia astagfirullah. Rasa macam tak rokok tadi dalam hati dia tak. Rasa macam tak rokok. Dia boleh bangun. Bangun dia rokok. Rokok, jangan dia rokok saja. Lepas dia rokok tu dia kena buat apa yang apa nama? Yang dia apa nama panggil? Apa yang dia selepas rokok. Kena rokok, tidak sujud, apa semualah. Dia tambah tu je ke? Bukan ismail semula ke? Tak, dia bangun. Katalah dia tertinggal rokok. Sekarang dia dah habis solat dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia dah habis solat. Sekiranya waktu selang antara dia ingat dengan semayang tu tak lama, sekadar astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, dia tak masih lagi menghadap kiblat. Dia pun ingat, boleh dia bangun, dia pun Allahu Akbar rokok. Kemudian dia iktidal. Kemudian dia sujud. Kemudian dia duduk antara sujud. Kemudian dia sujud. Kemudian dia tahiyat akhir. Kemudian dia salam. Boleh. Sebab dia nak ambil balik rokok yang telah dia tertinggal tu. Dengan syarat. Tak payah baca Fatihah ke tu? Tak lah, start rokok lah sebab dia tinggalkan rokok. Tetapi dia perlu buat apa yang lepas rokok tu. Yelah, nak perhabis tu. Kalau dia tertinggal sujud? Tertinggal sujud. Sama juga. Dia sujud. Kemudian dia Rabbi Firli. Kemudian dia sujud. Dia angkat takbir, dia terus sujud ke ataupun dia start? Dia sujud situ. Sebab sujud tak perlu bangun. Contoh dia duduk tahiyat akhir tak. Dia duduk tahiyat akhir ni,
Dia pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun astagfirullah. Tadi aku rasa sujud sekali je tu, bukan 2 kali. Dia pun Allahu Akbar sujud. Faham? Kemudian Allahu Akbar at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Sekali lagi lah. Kena cukup lah. Faham? Ustaz. Jangan sujud saja. Ustazah Mai Surah angkat tangan. Ya, Ustazah Mai. Ada soalan? Itu salah akak tu. Okey. Okey, jelaslah. Ustaz. Ustaz, Jelas. Ya. kan tadi Ustaz cakap kalau doa kunut tak payah. Tapi kalau dia belum sujud, maknanya dia daripada rukuk tu dia dah nak sujud, dia baru bongkok, baru dia teringat dia tak kunut lagi. Waktu tu dia boleh bangun semula ke tidak? Okey, ingat kaedah saya tadi. Yang saya sebut tadi, perkara wajib tidak boleh ditinggalkan melainkan untuk buat benda wajib. Sekarang dia sampai tak lagi sujud. Sujud tu wajibnya. Sujud tu rukunnya. Bila dia turun tak sampai lagi, makna dia belum sampai ke had wajib sujud tu. Faham tak? Baru sampai separuh. Bila sampai separuh, maka kalau dia ingat dia boleh bangun dan dia boleh kunut. Selagi mana dia tak sampai ke had yang dianggap sujud itu sudah jadi sujud. Jelas? Jelas. Tapi kalau dia sampai had sujud, maknanya dia sampai had sujud, maknanya dia sudah sujud. Jadi dia tidak boleh tinggal sujud untuk buat kunut. Sebab kunut tu sunat. Tapi kalau dia belum sampai had sujud, dia belum sampai lagi tempat wajib, maka dia boleh go stand semula. Soalan pula. Habis dia kena sujud sahwi ke tak? Soalan pula. Kena sujud sahwi tak? Jawab. Ustaz tanya Sirah, kena sujud sahwi tak? Taklah. Tengok banyak mana had dia pergi. Kalau had dia sudah sampai dekat dengan sujud, dah dekat dengan sujud tapi belum sujud, sunat sujud sahwi. Tapi kalau baru-baru turun je, baru 30% turun, tak sunat sujud sahwi. Tengok setara mana dia punya had dia turun tu. Kalau dia turun belakang dah, tinggal kepala je nak turun. Lutut dah letak dah, tangan dah letak dah. Kepala je nak belum tunduk, nak sujud. Belum mencecah lantai. Waktu tu dia ingat dia boleh bangun. Dia pun kunut. Lepas dia tahiyat akhir, dia sunat sujud sahwi. Sebab waktu tu dia dah 80% dah nak sujud. Dia tengok kalau belum 50% sujud, tidak disunatkan untuk sujud sahwi. Kalau dah lebih 50%, sunat sujud sahwi. Okey, jelas? Ustaz, kalau yang macam yang orang kata tambah rukun tu macam dia dah, kalau lah in case dia tak tahu ni, dia sujud lepas tu dia teringat, lepas tu dia bangun, dia pun kunut, lepas dia pergi sujud lagi sekali. Tak boleh gitu. Lagu mana? Dia dah sujud, lepas tu dia teringat masa sujud tu, dia pun bangun. Dia pun bangunlah kunut. Lepas tu dia pergi sujud pula. Sujud kedua. Kalau sujud dia bangun, kalau dia dah sujud dah, dia bangun, batal dah sembahyang dia. Batal lah kiranya. Rukun dia batal lah lagi. Sebab dia menambah rukun ke kerana tu? Sebab dia tinggalkan benda rukun kerana nak buat benda sunat. Batal dah sembahyang dia. Dia meninggalkan rukun kerana nak buat benda sunat. Ya, nak tulis. Jom aku tulis apa. Okey. Berkait dengan soalan ni, saya nak tanya pula. Nak tanya yang ni pula. Aku dah tutup dah. Nak tanya satu soalan. Timbul soalan pula. Kalau dia sembahyang jemaah. Dia pergi rakaat kedua. Dia duk ingat imam rakaat pertama. Dia pergi rakaat kedua dah. Dia duk ingat imam masih rakaat pertama. Jadi bila imam sujud rakaat pertama tu, imam pun Allahu Akbar tahiyat awal. Sebab imam rakaat kedua. Dia ni duk ingat rakaat pertama. Allahu Akbar. Dia berdiri. Dia pun semaya pejam mata. Berdiri semua makmum duduk belakang lah. Dia seorang je berdiri. Dia dah duduk qiyam dah waktu tu. Maka waktu tu dia kena terus qiyam ke atau dia nak turun tahiyat awal? Jawab. Saya Sirah. Faham tak masalah tu? Biasa berlaku kat sekolah ni kalau time. Okey, dia dah budak dah bangun.
Makmum dah berdiri. Makmum berdiri rakaat yang waktu tu imam tengah duduk tahiyat awal, makmum berdiri. Senang cerita imam betul, makmum dah tak betul seorang ni. Jadi makmum waktu tu makmum kena, sebab makmum dah tinggalkan. Dia cepat-cepat duduk ikut imam. Boleh? Jadi sekarang dia boleh duduk ke dia tunggu berdiri? Okey. Kalau duduk maknanya dia nak buat tahiyat awal. Dia tinggal qiyam, sedangkan qiyam tu dah jadi rukun. Dia tinggal rukun qiyam kerana nak buat tahiyat awal. Sah tak sembahyang dia? Jawab, sah tak sembahyang dia? Siapa kata sah? Raise your hand. Kalau dia turun. Siapa kata sembahyang dia? Tak sah. Angkat tangan. Yelah yang rakaat kedua Siapa kata sah? Angkat tangan. Nik Kasma Radin kata sah. Ustaz Zahirah kata sah tak? Dia dah naik rakaat. Dia dah naik, dah berdiri dah. Dah naik rakaat. Dia anggap rakaat pertama lah ni. Saya ingat yang dulu dia kena turun. Apa nak tunggunya? Dia nak ikut imam. Jawabnya gini. Jawabnya dalam kes tersebut dia kena turun. Ikut imam kan? Sebab dia tinggalkan yang wajib, iaitu apa dia yang wajib tu? Qiyam. Kerana nak buat yang wajib. Apa wajibnya? Ikut imam tu. Bukan dia nak tahiyat awal tu, dia nak ikut imam tu. Boleh faham? So dia meninggalkan qiyam yang wajib kerana dia nak ikut imam. Hukum ikut imam pun wajib. So dia tinggal yang wajib kerana nak buat benda wajib. Macam kes tadi lah, macam kaedah tadi lah. Benda wajib tidak boleh ditinggalkan melainkan untuk buat benda wajib. So sekarang dia tinggalkan qiyam. Kenapa? Kerana dia nak ikut imam. Contoh satu lagi. Rakaat kedua subuh. Imam agak sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Ya biasanya tak usah subuh lah. Yang ni witir. Sembahyang witir. Malam ke-15. Malam ke-16. Kan? Malam ke-16. Jadi imam ni bila sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, dia pun Allah. Bila Allah tu orang dah turun dah. Allah orang dah turun sujud. Hummahdina fi man hadait wa afina fi man afait. Dia gitu. Faham tak maksud saya? Jadi waktu tu pakak sujud belakang dah. Sebab apa? Sebab imam Allahummahdina fi man hadait. Jadi makmum pun kada sujud belakang dah. Jadi makmum pun dengar, imam ni kunut. Waktu tu makmum boleh bangun kunut sama dengan imam. Dia tinggal sujud kerana apa? Kerana dia nak buat ikut imam. Bukan dia nak kunut. Dia nak ikut imam. Kalau dia nak kunut, maknanya dia nak buat benda sunat. Kalau sembahyang seorang tak boleh. Kalau sembahyang dengan imam boleh. Jelas? Okey. Ustaz, jelas. Kena ikut imam. Okey, kalau situasinya imam yang buat silap. Imam yang buat silap gini. Katakanlah imam dah naik rakaat ketiga. Maknanya rakaat kedua sunat apa? Sunat tahiyat awal. Tiba-tiba imam tu naik rakaat ketiga. Maka waktu tu makmum pun kena naik rakaat ketiga juga. Tapi apa yang berlaku di sebuah surau ni, bila saya pergi semayang, makmum provok. Bila imam dah berdiri betul, makmum subhanallah. Subhanallah. Ni makmum tak masuk kelas ni masalah. Makmum tu tak masuk kelas. Orang buat kelas pukul 9 pun tak masuk juga. Baik. Dia bila tak masuk kelas, dia duk kata imam buat benda salah. Imam tak salah. Dia tinggal sunat, ab'ad, tidak salah. Salah apanya? Dia tinggal sunat. Bukan tinggal rukun. Jadi oleh kerana dia tinggal sunat ab'ad ni, makmum ni, subhanallah. Duk provok makmum. Provok imam. Imam tak tahan. Imam pun turun. Batal sembahyang imam. Batal sembahyang imam, sembahyang makmum. Sembahyang makmum kalau dia mufarakah barulah sah sembahyang dia. Kita nak ikut dia imam tu sebab imam tak betul lah. Faham tak? Masalahnya makmum tak tahu. Tapi kalau makmum tu tak tahu, tak ada ilmu, dan makmum tu yakin solat imam itu sah, maka sahlah sembahyang makmum. Sebab kaedahnya syarat untuk jadi makmum yakin imam solat dalam keadaan sah. Tapi kalau saya kena sembahyang semula lah. Sebab saya yakin imam solat sudah batal.
Kenapa saya yakin imam solat batal? Kerana imam telah meninggalkan yang wajib kerana nak buat benda yang sunat. Jelas? Ustaz, Ya. kes yang makmum berdiri terus, kalau dia berdiri terus tadi tu. Ha? Macam mana kira nak jadi makmum tu jadi macam mana, batal ke apa? Makmum berdiri. Yang tadi yang imam baca tahiyat awal. Okey, makmum wajib duduk. Makmum Kalau kena dia duduk. Kalau dia tak duduk maknanya batal lah. Okey, baik. Makmum kena duduk kerana apa? Kerana nak ikut imam. Jadi kalau dia berdiri juga Ustaz, dia tunggu imam dia berdiri juga. Yang tu sebab dia baru celik mata tu imam macam nak air ni. baik. Payahlah geng-geng ni. Pelajar ni mau kebat tinggi sangat. Nanti Yelah, betul. Sebab dia terus berdiri. Dia terus je berdiri. Dia terus berdiri dah. Dia berdiri je. Dia tunggu Dia tunggu. Saya bimbang kalau nak jadi batal pun sebab dia berlaku takhalluf fahish, istilah dia. Maksud dia berlaku di situ penyelisihan yang buruk. Makna kata ikut imam tapi mu tak ikut. Nampak tak? Nampak tak istilah tu? Istilah mu niat makmuman tapi imam duduk tahiyat awal, mu duduk berdiri. Makmuman apa macam tu? Jadi kita sudah buat perjanjian aku nak ikut imam, tapi tiba-tiba kita buat lagu tu. Kita buat tak ikut imam. Jadi berlaku di situ takhalluf fahish. Jadi takut batal. Saya tak boleh cakap batal lagi. Takut batal sebab berlaku takhalluf fahish. Macam kita sembahyang dengan imam sujud sejadah. Baca-baca cuma sejadah. Kita pun kata malah sujud sunat ni. Imam seorang sujud sunat. Batal sembahyang kita. Batal. Kenapa batal? Sebab kita telah melakukan takhalluf fahish. Penyelisihan yang buruk. Macam imam sujud sahwi. Imam sujud sahwi. Kita malah sujud sahwi, aku tak lupa apa pun. Imam je lupa. Contohlah. Contoh imam ni, dia sembahyang, dia lupa rakaat. 3 ke 4 tak. Jadi dia ambil 3 padahal memang 3 pun. Faham tak? Betul dah lah imam tu. Bila imam tu syak dan dia memang sembahyang 4 rakaat, maka sunat bagi imam untuk sujud sahwi. Kenapa sunat imam sujud sahwi? Sebab dia syak tadi. Tapi syak yang betul. Boleh faham tak? Bukan syak tambah, syak yang betul. Jadi, bila dia syak, dia pun sujud sahwi. Makmum belakang kata, apa hal imam sujud sahwi? Imam salah apa? Padahal imam macam 4 rakaat dah. Dah imam syak tadi. Jadi, kita sebagai makmum wajib ikut imam sujud sahwi. Sebab imam tak melakukan kesalahan. Boleh faham? Imam tak salah. Jadi, kalau kita tak ikut, batal. Tapi Batal kalau lah. kita nak mengelakkan batal, kita niat mufarakah lah. Apa nak niat contoh. niat mufarakah. Rugilah. Patut kita dapat pahala penuh. Dah imam tak salah. On je lah. Okay? Boleh faham? Okay, satu lagi Ustaz. Yang sujud sejadah tadi kan. Kan kalau jemaah perempuan dengan lelaki biasanya ada apa tu? Ada langsir kan. Langsir sampai tak nampak. So dia tak tahu yang kat depan tu kalau masa kata imamnya baca ayat sejadah mungkin dia perasan lah kan. Kalau bukan ayat sejadah mungkin kita pun tak tahu kat mana sebenarnya yang ayat sejadah tu. So makmum tak tahu itu sujud betul ke sujud sejadah. So lepas daripada naik sujud tu dia duduk. Sebab dia ingatkan sujud biasa. Macam mana tu Ustaz? Dia ingat kerokok lah maknanya. Dia ingat contoh gini lah. Contoh biasanya berlaku pada sembahyang tarawih. Contoh sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih, bila sampai ayat sejadah, imam akan cakap, rakaat pertama ada sujud sejadah. Jadi orang perempuan ni tak dengar contoh. Contoh bila tak dengar, jadi bila sampai ayat sejadah tu, contoh imam baca, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Imam pun Allahu Akbar sujud. Imamnya Allahu Akbar sujud. Jadi makmumnya Allahu Akbar rokok. Makmum perempuan. Dia rokok lah. Sebab dia ingat ke imam rokok. Padahal imam sujud sejadah. Kemudian imam pun Allahu Akbar. Makmum pun pening. Kenapa rokok? Patut sami Allahu liman hamidah. Imam Allahu Akbar tu sebab dia nak bangun dah. Sama nak teruskan bacaan kan. Waktu tu
Kalau dia Allahu Akbar tu dan dia waktu tu dia rokok, okey, dia sedar waktu tu, dia sedar dia i'tidal tu, dia terus ikut imam. Dia terus ikut imam. Kalau dia sedar, maknanya bila dia rokok, Allahu Akbar, kemudian imam baca Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kita duduk i'tidal waktu tu. Kan kita duduk i'tidal waktu tu. Sebab kita bangun daripada rokok tu. Kita tegak daripada rokok tu. Kita i'tidal. Waktu tu terus ikut imam. Tadi rokok tadi dikira rokok yang tidak bersalah lah. Sebab kita tak tahu. Boleh faham maksud saya? Jelas? Okay, insyaAllah jelas. Rokok yang tak tahu lah tu. Dimaafkan kepada umat aku apa yang dibuat dalam keadaan tak tahu. Sebab itulah dinasihatkan kepada orang-orang yang ahli surau ni buat tabir langsir yang nampak. Macam surau Al-Falah tu lah. Surau Al-Falah, surau sebelah rumah saya ni. Helwanya Puan Hajah Raziah. Buat nampak kan? Kita nampak pergerakan imam. Tu penting. Jangan tak nampak langsung. Jadi pening waktu tu lah kes-kes berlaku. Okey, jelas. Okey, baik. Sekarang kita sambung. Tu buat persoalan-persoalan banyak ni. Kita sambung tajuk sunat ab'ad. Tu rukun. Kemudian kita pindah kepada sunat ab'ad. Apa maksud sunat ab'ad? Dia berbeza dengan satu lagi sunat, dia panggil sunat hay'ah. Ada satu soalan Ustaz sebelum tu. Suryani. Kalau makmum tertinggal tahiyat awal kerana tertidur, bila sedar imam takbir untuk qiyam, dah tertidurlah semayang. Makmum terus qiyam ikut imam, dia tinggalkan tahiyat awal, batal tak? Tak apa, dia tinggal tahiyat awal tak batal. Tak masalah, dia tidur. Tidur tetap papan punggung tak apa. Tidur yang tetap papan punggung tak apa. Sebenarnya tidur yang membatalkan solat ialah, kenapa line tak cantik ni? Okey, sebab saya tak dapat nak share ni. Suara je dengar. Not responding ni. Dengarlah. Dengar. Okey, tak apa. Sekiranya makmum tertidur, katalah makmum tertidur ketika tahiyat awal. Saya panjangkan lagi isu ni. Makmum tertidur tahiyat awal sehingga dia sedar-sedar imam dah baca, imam nak rokok dah. Imam nak rokok dah. Faham tak? Dia dah tertidur. Jadi imam dah habis Allahumma shalli ala Muhammad, imam pun naik. Imam pun bismillahirrahmanirrahim. Imam dah sampai ihdinas siratal mustaqim, baru dia sedar. Dia sedar, sudah. Bila dia sedar tu, dia kena terus berdiri ikut imam. Tinggalkanlah tahiyat awal dia tu. Sebab tahiyat awal kan sunat. Dan dia pun bacalah Fatihah. Baca Fatihah pada waktu itu, dia baca Fatihah sekadar banyak mana ayat yang dapat. Bangun tu, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Imam pun Allahu Akbar. Dia pun Allahu Akbar rokok sama dengan imam. Dia seolah-olah orang dia seperti, dia adalah orang masbuk. Dia seperti orang datang lewat. Kan datang lewat tu, imam nak rokok, dia rokok terus kan, tak perlu baca Fatihah. Jelas? Itulah cara penyelesaiannya. Okey, jelas? Ustaz, dia duduk. Ni kan duduk, kalau dia tertidur masa sujud, dia tungging gitu. Batal tidur masa sujud. Batal semayang dia. Sebab punggung dia tak tutup dah. Konsepnya tetap papan punggung lah. Ya, tetap papan punggung. Ustaz hilang tu. Mesti keluar tak? Ustaz terkeluar. Tak apa, dia punya line tu. Line dia tak cantik. Ustazah Maisura ada lagi soalan ke? Tengok angkat tangan. Mai terangkat tu. Mai? Dia tak turun-turun ke? Mai turun tangan. Bukan. Anak-anak Mai duduk berebut. Dia orang. Okey, baguslah Mai. Anak-anak belajar semua. Anak dia angkat tangan. Okey. Betul lah. Sorry lah ramai sangat.
Tak, bagilah kok anak ada soalan. Soalan dia macam mana nak menang game. Okey, kita pindah. Ada soalan lagi? Ustaz, Yes. saya nak Ustaz jelaskan sebab saya rasa saya daripada dulu yang ketak papan punggung mungkin boleh share lah dengan cikgu-cikgu lain, Ustaz-Ustaz cikgu-cikgu. Yang ketak papan punggung ni kita pastikan lubang tu lubang terbuka sebab saya masa ingat yang masa sekolah tu saya ingat baring tu adalah tetap papan punggung. Tak tu baring tu. Yelah. Bohong tu. Tergohong buka. Sebab itulah sekarang dah faham lah benda Dia tidur sambil duduk lah. Kalau Gini lah, kayak gini. Awak bawa motor, awak bawa motosikal, awak ada wuduk, bawa motosikal ada wuduk. Kemudian awak tertidur waktu bawa motosikal tu. Batal ke tak batal? motosikal duduk Tak. Jawab lah, batal ke tak batal? Tak. Dia tertidur waktu bawa motosikal tu. Batal ke tak batal? Dia ada wuduk lagi masjid. Ikut integriti dia. Jawab dulu, batal ke tak batal? dia duduk macam mana? Dia duduk tetap Dia duduk tetap atas kepala punggung tu atas plano. Sebab tu orang bawa motor, kalau dia nak kentut, dia kena alih punggung tu. Faham tak? Okey. Dia kena alih punggung tu baru keluar dia punya kentut tu. Kalau dia bawa motor, dia duduk betul, tak keluar kentut dia. Itulah tetap papan punggung. Kalau macam ikut konsep saya, kalau untuk mudah faham, saya selalu cakap dengan budak macam ni. Tangan ni saya suruh dia buat gini, ini diibaratkan sebagai Lubur. Lubur, kemudian ni adalah gitulah saya buat macam gini, nak suruh faham lah. Sebab kalau dia tidur dalam keadaan duduk tapi dia kaki kan dia kaki dia naik gitu, dia peluk kan. Gitu Tapi sebenarnya maksud tidur satu lagi, bukan tidur terlelap sikit-sikit tu. Tidur yang maksud tidur yang membatalkannya ialah kalau dia tidur dia boleh dengar lagi ngongeng baca khutbah, tak batal lagi. Kalau terlelap siapa tu gak basi semua tu. Dia tidur sungguh. Kata Ustaz Ghazali Majid waktu saya belajar dengan dia. Ustaz Ghazali Majid ni menantu Tuan Guru Haji Abdul Tahir. Saya belajar dengan dia. Kata dia dah tidur sungguh. Sampai ada kebarangkalian mimpi. Sampai ada kebarangkalian mimpi, barulah dianggap. Kalau dia duduk dengar lagi ngongeng, tak apa lagi. Faham tak? Faham tak maksud tidur ayam lah, tidur ayam. Tidur ayam tak apa lagi walaupun dia angkat kaki tu, tak batal lagi. Sebab saya tanya tu bila ada ustaz ngajar, dia kata kalau orang tidur, papan punggung dah tetap dah tak? Tapi bila dia tidur dia gerak gini. Betul tak? Betul tak? Lepas tu bila gerak kuat tu dia ke depan, naiklah papan punggung tu. Maka kata ustaz tu batal. Saya pun tanyalah tuan guru saya ni. Tuan guru saya kata, waktu dia tidur lagu tu dia tidur sungguh ke dia tidur sikit-sikit? Saya kata, kalau tidur sungguh, kalau tidur sungguh tu dia jatuh sungkur dah. Tak sedar dah. Tapi kalau dia duk gerak lagi tu maknanya dia tu tidur lagi. Tak batal lagi dia tu. Walaupun terangkat papan punggung. Sebab dia tidak dianggap tidur lagi. Faham saya? Tidur yang ada kebarangkalian mimpi, kata Tok Guru saya. Itu je lah maksud dia. Okey, Ustaz, ada dua soalan lagi ni. Satu, tidur sambil duduk atas bantal, adakah dikira tetap papan punggung? Tetap lah. Bantal tu tahan dia tu. Tidur sambil duduk atas lantai. Tertutup dah tu. Di konsep dia macam tadi lah. Dia terletak. Okey, satu lagi soalan. Tolong, kalau imam terlebih rakaat pada tahiyat akhir terus bagi salam, tidak sujud sahwi, makmum kena bagi salam juga atau sujud sahwi dulu? Okey, isu gini. Imam kalau dia bangun naik rakaat yang kelima, sembahyang isyak naik rakaat yang kelima, maka makmum kena tegur dulu. Subhanallah. Imam tak turun. Bila imam tak turun, wajib bagi makmum dua keadaan. Yang pertama, makmum habiskan tahiyat akhir dia dan makmum pun salam dengan niat mufaraqah. Faham? Mufaraqah. Dan yang kedua, makmum baca habiskan tahiyat awal dan dia boleh tunggu imam sampai imam siap. Kemudian imam pun salam, dia pun salam sama dengan imam. Boleh. Dua cara tu. Tapi lepas tu
Bagi tahu lah imam, mam kau sembahyang 5 tu. Tapi aku yakin 4. Aku yakin 4. Tak apalah dia yakin 4. Sah lah sembahyang dia. Sah lah sebab dia yakin 4. Tapi 50 orang makmum kata imam sembahyang 5. Takkan nak yakin lagi 4. Jadi nak cerita kaedahnya wajib ikut imam selama mana imam tidak melakukan kesalahan. Kalau dia dah lakukan kesalahan, tak boleh ikut lah. Dan kita kena mufaraqah. Tapi dalam kes sembahyang ni dia boleh ambil 2 keadaan tu. Sama dia nak mufaraqah awal ataupun dia nak tunggu sampai imam salam sama dengan dia. Tunggu je lah. Tunggu imam kemudian salam sama dengan imam. Okey, baik. Sekiranya katakanlah imam dah naik rakaat kelima, makmum berkata subhanallah, imam pun turun. Imam turun so sembahyang imam sekarang 4 rakaat lah. Okey. Tiba-tiba bila akhir sebelum salam tu imam sujud sahwi. Makmum kena sujud sahwi sama dengan imam. Walaupun makmum tak terlupa, dia wajib sujud sahwi sama dengan imam. Tetapi kalau imam tak sujud sahwi, makmum pun tak sah sujud sahwi juga. Tak ada masalah. Tak sah sujud sahwi. Sebab apa? Sebab imam tak sujud sahwi. Tetapi dalam kes kunut pula. Tapi ni dekat Malaysia lah, jangan buat kat ni pula, jangan buat kat Mekah pula. Kalau imam lupa sujud sahwi, kalau imam lupa kunut, imam ni lupa kunut, sudahlah lupa kunut, tahiyat akhir tu dia lupa pula sujud sahwi. Dia terus salam. Makmum rasa tak sedap aku nak sujud sahwi lah. Boleh makmum sujud sahwi. Boleh. Makmum sujud sahwi, kemudian makmum pun salam. Boleh. Jadi ulama menegaskan dalam bab sujud sahwi, kalau imam sujud sahwi, makmum wajib ikut imam sujud sahwi. Nak tulis-tulis Ustaz Hafirah suka tulis ni. Ustaz Hafirah tulis. Jadi cikgu ini. Kalau imam sujud sahwi, maka wajib makmum ikut sujud sahwi. Kalau imam tinggal sujud sahwi, makmum boleh sujud sahwi. Boleh faham? Ya. Ustaz, Kalau sujud sahwi ni, kalau imam sujud, sujud sahwi ni wajib pada buat, wajib ikut pada buat, tak wajib ikut pada tinggal. Itu istilah dia. Wajib ikut pada buat. Maknanya kalau imam buat, makmum wajib ikut. Tapi kalau imam tinggal, makmum tak wajib ikut. Makmum nak sujud sahwi pun tak apa. Boleh faham? Makmum sujud sahwi tu selepas imam bagi salam lah. Lepas imam bagi salam ni sujud sahwi. Contoh imam ni lupa baca kunut. Lepas tu lupa pula. Tapi jangan buat dia Masjidil Haram. Apa pula? Musa orang buat Masjidil Haram. Masjidil Haram memang lagu tu. Ustaz Hamzah angkat tangan. Ya Ustaz. Oh dah jatuh. Anak mahir. nak Ya. tanya, Ustazah Awal. kalau makmum tu ikut rakaat kelima juga imam tu ke? Dia tak tahu kan, dia ikut juga, dia tahu dah dia imam tu salah. Tapi dia ikut imam lah, dia kata kan. Batal semaya dia. Batal semua lah. Batal lah. Jadi Kerana dia tambah rukun, tambah rukun. Dia dalam keadaan dia tahu, dia tambah rakaat kelima. Tambah rukun lah. kalau tak tahu tak apa lah. Kalau tak tahu tak apa lah. Okey. Ustaz nak tanya, Ya Ustaz. yang pasal mufarakah tu, Ha. kalau imam dah salah, memadai kalau kita nak mufarakah, kita kena ingatkan imam ke ataupun memadai ada berjemaah lain yang ingatkan imam? Ataupun kita kena ingatkan baru kita boleh mufarakah? Yang mana tu? Yang mana? Contoh kalau imam ada buat salah lah. Imam naik rakaat kelima katakanlah. Ya. Imam naik rakaat kelima, kalau makmum dah subhanallah, padan seorang tu jelah. Padan seorang tu pun cukup dah. Tapi imam tak turun-turun. Waktu tu kita kena mufarakah lah. Sebab kita duduk jauh kan, katakan kita duduk soft tepi. Tapi orang Arab ni nak bagi tahu, kalau imam salah, dia subhanallah satu masjid. Kita kira orang Arab Ustaz, surah sekolah saya pun gitu, budak saya. Budak Ustaz jugalah. Satu surah, subhanallah. Subhanallah. Dia Fatimah ni. Dia subhanallah tu maknanya bila imam nak suruh imam sedar, dia telah melakukan kesalahan.
Kalau dia tetap berkeras mengatakan dia tidak melakukan kesalahan, maka perlulah bagi makmum untuk mufaraqah. Gitu. Boleh tu ramai-ramai subhanallah tu Ustaz. Sebenarnya orang belakang je yang sunat sebenarnya. Orang belakang imam je kan. Untuk ingatkan imam, bukan untuk bising macam pasar semayang. Tapi kalau orang Arab, ayat Quran gitu juga. Ayat Quran. Ustaz Ghazali, sahabat saya, pernah jadi imam tarawih di Syria. Dia silap sikit satu masjid tegur. Geng-geng Arab dia ingat Quran tak. Satu masjid tegur, bising sampai dia buat pengumuman, lepas ni jangan satu masjid tegur. Sebab saya pening nak ikut yang mana. Saya dah lantik orang belakang saya je tegur. Macam tu. Orang kita kalau imam salah, diam belakang. Sebab imam seorang je ingat ayatnya. Gitu pula. Okey. Ni dah 9.43 dah ni. Nak teruskan dengan sunat ab'ad tu. Sunat ab'ad dalam dan sebenarnya kalau bab lupa ni ada satu artikel yang saya rasa cukup sempurna artikel tu. Artikel tu tajuk lupa dalam semayang. Dia sebut kalau lupa gini, macam mana. Saya rasa lebih kurang 18 muka surat. Saya dah send kepada Ustazah Yasirah. Saya minta Ustazah Yasirah send kepada grup supaya tengok masalah. Kalau lupa gini macam mana? Kalau lupa tahiyat awal, kalau imam pula lupa. Banyak semua ada dalam bab-bab lupa. Supaya kita faham kaedah bila kita semayang. Tengok nota tu. Saya dah send. Saya dah send dah. Ustazah Yasirah akan send. Dah send dah. Terima kasih Ustaz. Ikut arahan Ustaz. Yang dalam tu jelas. Dalam tu memang secara jelas ikut mazhab Syafi'i. Contoh kalau imam contohnya imam naik sunat tertinggal sunat ab'ad. Imam naik ketika tahiyat awal tu kan. Patut imam duduk, tapi imam lupa. Imam tengah baru naik, makmum boleh cakap lagi subhanallah, boleh lagi. Tapi kalau imam dah duduk diri betul dah, makmum tak perlu cakap lagi subhanallah dah. Kenapa? Kerana dia sudah meninggalkan benda sunat. Tak ada masalah. Maknanya jangan provoke dia sampai suruh dia duduk. Kalau baru-baru tak betul lagi badan dia tu, boleh sebut subhanallah lagi. Nampak dia nak bangun tu. Okey, setakat tu saja lagi ni. Ada satu soalan lagi Ustaz. Minggu depan lah sunat hay'ah Ustaz. Dia sikit satu. Sebab yang lupa dalam solat ni banyak orang nak. Ada satu lagi soalan dalam chat tu. Okey, kalau makmum lambat baca Fatihah, imam dah rukuk i'tidal, adakah makmum kena tinggalkan Fatihahnya ikut imam atau habiskan Fatihah? Baik, yang ni dalam isu muwafiq masbuk. Berapa bulan Ustaz Yasirah? Berapa 11 11 bulan. 11 bulan. Orang gini, dia ni pesen dia baca perlahan. Alhamdulillahi Rabbil gitu kan. Maka dia dimaafkan. Dia masuk golongan orang yang dimaafkan. Makmum muwafiq yang uzur. Maksud dia muwafiq yang uzur ialah makmum yang baca lambat. Baca lambat, dia diberikan kemaafan kepada dia. Biasanya baca Fatihah ni biasanya 25 saat. Tapi makmum ni bila baca Fatihah mesti 35 saat. Maka dia diberikan kemaafan. Okey, biasa baca Fatihah ni 25 saat je. Dia baca 35 saat. Maka dia diberikan kemaafan untuk untuk lewat daripada imam sampai imam angkat kepala sujud yang kedua. Yang tu panjang perbicaraannya, tunggu masuk kursus dengan Ustaz Saiful Azlan. Ataupun Ustazah Hasina angkat tangan. Ya Ustazah. Ustaz, dia macam mana konsep makmum ikut imam baca Fatihah tu? Dia tunggu imam habiskan Fatihah baru makmum baca ke macam mana? Sebab itu kadang-kadang ada yang terlambat kan, macam imam baca surah yang kedua tu pendek. Makmum dia tunggu imam baca habis Fatihah baru dia baca Fatihah sendiri. Jadi nak terkejar tu, itu kadang-kadang terlambat tu. Ke macam mana konsep sebenarnya? Konsep sebenarnya sunat bagi makmum dengar bacaan imam. Konsep sebenarnya. So bila imam baca Fatihah, maka makmum sunat dengar.
Maka bila makmum sunat dengar, makmum bila baca Fatihah? Makmum baca Fatihah selepas imam waladdallin amin. Dan imam pula sunat baca surah setelah menganggap setelah ada saktah makmum siap Fatihah. Maknanya bukan waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan gitu. Bagi lu peluang untuk makmum baca Fatihah. Jadi imam duduk diam dulu. Imam saktah kat situ. Diam dulu. Diam lebih kurang 7 ayat. Lebih kurang 25 saat. Barulah imam baca surah. Itu yang sebenarnya. Itu yang sebenarnya dalam mazhab Syafi'i. Jadi Fatihah, imam, makmum dengar. Kemudian Fatihah makmum, imam diam. Kemudian surah. Lagu tu. Itulah konsep sebenarnya. Tetapi sekiranya imam baca waladdallin amin. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Satu ayat je. Allahu Akbar. Dia tu rokok. Waktu itulah kelam kabut makmum untuk habiskan Fatihah. Bila kes tu berlaku, makmum wajib habiskan Fatihah kerana makmum tu adalah makmum muafiq dan dimaafkan kepada makmum terlewat daripada imam sampai imam angkat kepala daripada sujud kedua. Boleh faham? Boleh faham Ustazah? Sampai imam sujud kedua tu dia angkat kepala. Kalau dia angkat kepala, Allahu Akbar, makmum tak habis lagi Fatihah, maka pada waktu itu makmum terus kena berdiri, dianggap rakaat pertama tadi telah luput dan dia kena tambah satu rakaat lepas itu. Boleh faham? Ustaz ni kena buat simulasi ni Ustaz. Yang tu. Itu masalah imam ni, imam express. Itulah masalahnya bila imam express tu. Okey. Ustazah Iziani angkat tangan. Okey, Ustazah Iziani ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Contohnya kalau kita angkat takbir tu imam dah rukuk. Jadi sebenarnya kita kena baca Fatihah ke ataupun kita boleh terus rukuk je? Okey, kalau kita angkat takbir, imam tengah rokok, kita kena rokok ikut imam sebab kita berstatus masbuk. Tadi dimaafkan kerana kita berstatus muafiq. Dia beza. Tengok status. Sebab itulah bila orang sembahyang jemaah ni, dia kena kenal diri dia tu status apa. Kalau dia status muafiq, wajib dia siapkan Fatihah. Tapi kalau dia status masbuk, dia tak wajib siapkan Fatihah. Tadi Ustazah tanya, dia baru datang. Baru datang imam dah lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar, imam rokok. Maka makmum pun Allahu Akbar, rokok terus dengan imam. Sebab memang makmum tak ada masa pun nak baca Fatihah. Kenapa tak ada masa baca Fatihah? Sebab dia datang lewat. Adapun muafiq tadi, dia memang ada masa baca Fatihah. Bila dia baca Fatihah? Dia boleh baca waktu imam baca Fatihah tadi, dia boleh baca Fatihah. Tapi dia ada masa 25 saat berdiri sama dengan imam. Dia ada masa. Cuma dia tak ambil masa tu kerana dia nak ambil yang sunat. Oleh kerana dia sibukkan diri dia dengan yang sunat, maka dia kena cover baliklah yang sunat itu, masih sunat dengan siapkan Fatihah. Boleh faham maksud saya? Jadi kesimpulannya muafiq ni dia ada masa tapi dia sibukkan diri dia dengan yang sunat. Saya bagi contoh satu lagi. Saya bagi contoh sembahyang Zuhur. Sembahyang Zuhur ni kita datang Allahu Akbar, Allahu Akbaru kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Siapa? Makmum ni. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Imam pula Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Imam. Jadi bila sampai je imam waladdallin amin, imam pun rokok. Makmum baru habis inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Makmum baru wa ana minal muslimin, imam sudah waladdallin. Imam pun rokok. Makmum nak rokok ke nak habis Fatihah? Oleh kerana dia telah ambil masa sunat, buat benda sunat dan dia tak baca Fatihah, maka dia kena cover balik Fatihah dia. Maka dia pun bacalah Fatihah sampai habis dan diberikan kemaafan sampai imam sujud yang kedua belum angkat kepala naik rakaat yang kedua. Jelas? Sebab dia kena cover balik waktu.
Adapun masbuk ni memang dia tak ada waktu pun. Dia datang lewat, imam rokok. So dia kena rokok sama dengan imam lah. Sebab dia tak ada waktu tu. Boleh faham? So statuskan diri. Kesimpulannya bila kita sembahyang, kita statuskan diri kita. Aku ni muafiq ke masbuk? Muafiq ke masbuk? Aku ni muafiq. Muafiq siapkan Fatihah. Kalau statuskan aku ni masbuk, tak perlu siapkan Fatihah. So tajuk ni tajuk yang amat besar dan saya harap boleh masuk kursus ni dengan Ustaz Saiful Azlan. Dan isu ni memang banyaklah kena belajar. Saya pun akan kuliahkan jugalah untuk ini kuliah jemaah lah. Maknanya untuk jemaah kita ni kita akan kuliahkan tajuk muafiq masbuk. Sebab panjang juga perbicaraannya insya-Allah. Nak dapat buku tu macam mana Ustaz? Dapat buku muafiq masbuk ni kena hubungi Ustaz Saiful Azlan lah. Kita open order lah nanti. Ustaz ni. Okey. Kita open order untuk muafiq masbuk muafiq masbuk. Okey. Nanti kita syarah buku ni. Nak panggil dia pun tak apa. Dia tulis. Tapi saya faham dah lah. Tak ada masalah kalau saya nak ajar pun. Okey, cukuplah sekadar tu hari ni kot. Lagi Izian ni, Ustazah Izian ni tak puas hati gitu. Ada Ustazah ni? Yang saya faham yang tadi, kalau contohnya kalau kita dah baca Fatihah sikit dah, Ustaz, lepas tu imam dah rukuk. Jadi maksudnya kita memang kena teruskan habis baca Fatihah tu lah. Okey, kalau kita dah baca sikit Fatihah, kita datang tu kita baca apa mula-mula? Kalau kita datang tu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah bismillah dah. Kemudian sampai Maliki Yaumiddin. Imam pun rokok. Kita kena rokok sama dengan imam. Sebab kita masbuk. Kita tidak ada masa 25 saat berdiri sama dengan imam. So, apakah ta'rif muafiq? Dia kena faham ta'rif muafiq. Ta'rif muafiq ialah orang yang ada 25 saat berdiri sama dengan imam sebelum imam rokok. Itu muafiq. Dia ada 25 saat. Masbuk, dia tak ada 25 saat berdiri sama dengan imam sebelum imam rokok. Dia tak ada masa tu. Contoh dia datang, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Dia baru ada 10 saat je. Imam pun rokok. Allahu Akbar, dia kena rokok sama dengan imam. Sebab berdiri dia tadi hanya 10 saat dia ada. Tapi kalau dia datang sama dengan imam, Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Sama dengan imam. Kemudian imam baca Fatihah. Dia duduk diam je. Dia dah ada 25 saat tu. Dia dah ada 25 saat. Cuma imam masalahnya. Bukan masalah dia, masalah imam. Lepas waladhdallin amin, imam pun Allahu Akbar, rokok terus. Maya maghrib. Dia lupa baca surah. Maka waktu tu makmum tak boleh rokok. Sebab dia dah ada 25 saat untuk baca Fatihah tadi. Dia muafiq. So dia kena statuskan diri dia, aku muafiq. So bila aku muafiq, aku perlu habiskan Fatihah. So siapa yang perlu habiskan Fatihah? Muafiq. Siapa yang tak perlu habiskan Fatihah? Masbuk. Apa makna muafiq? Orang ada 25 saat. Apa makna masbuk? Tak ada 25 saat. Okey, jelas? Jelas Ustazah? Faham Ustaz. Jadi sekarang statuskan diri kita. Sebab tu bab tarif ni penting. Saya biasa kalau saya ngajar muafiq masbuk untuk budak-budak ni, saya akan cakap, biar kau kenal kau jadi apa. Kau semayang tu kau apa. Masuk mula-mula tu Allahu Akbar, ada 25 saat kau muafiq. Allahu Akbar, tak ada 25 saat kau masbuk. Tu sebenarnya. Buku teks tulis makmum yang sempat baca Fatihah dengan makmum yang tak sempat baca Fatihah. Bila sempat baca Fatihah, tak sempat baca Fatihah ni, kita kena huraikan panjang lagi. Maksud sempat baca Fatihah, dia ada 25 saat berdiri dengan imam tu. Tu maksud dia. Tulis kat buku teks tu. Supaya faham. Apa maksud sempat baca Fatihah? Dia ada 25 saat. Nanti kalau ada saya makan buku teks ni, Ustaz kena bagi tahu ni Ustaz. Dia untuk faham. Dia ada 25 saat. Kalau dia tak ada 25 saat, contoh bila dia sebut imam makmum sempat, makmum tak sempat, itu adalah makmum masbuk. Masalahnya, contoh kalau imam Allahu Akbar, imam tak baca surah, makmum tak sempat baca Fatihah kan. Jadi makmum tidak boleh nak statuskan diri dia sebagai seorang muafiq. Sebab apa? Sebab di situ makmum kata tak sempat. Buku teks kata tak sempat. Kena huraikan. Tak sempat itu ialah orang yang tak ada 25 saat.
Tu maksud tak sempat. Sebab tu saya minta biar faham betul-betul. Kalau tak pelajar pun tak faham. Okey? Okey. Ustaz, boleh tak kita dah tahu dah imam tu memang jenis baca pendek gitu. Jadi kita dah tahu, kita dah berimam dengan dia. Kalau kita angkat takbir tu, kita baca Fatihah sekali dengan dia. Boleh? Ya kan? Boleh? Boleh, tak ada masalah. Tak semestinya kita tunggu dia habis Fatihah baru kita baca Fatihah. Sebab sunat, saya cakap tadi sunat kita dengar bacaan imam dalam mazhab Syafi'i. Okey? Okey, ada lagi soalan? Ada 2 minit lagi pukul 10. Saya nak tanya sikit, Zat. Ya. Mungkin luar daripada tajuk kot. Saya tengok ada isu ni dekat media sosial. Sebab kes dia bila imam baca Fatihah ada waladdallin tu. Tu bila imam baca surah seterusnya tu ada waladdallin juga. Tapi jemaah mungkin dia tak perasan, dia pun amin kuat-kuat macam tu. Jadi apa status jemaah tu? Okey, baik gini. Contoh. Dalam surah Al-Baqarah ada ayat dhalin ni banyak. Ayat dhalin dalam Quran ni banyak. Jadi waktu waktu Fatihah tu waladdallin makmum pun amin, betul lah tu. Tapi bila dalam surah tidak disunatkan kepada makmum untuk amin. La akunanna minadh-dhallin. Qala la illam yahdini rabbi. Okey, ayatnya bunyi falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadha rabbi falamma afalat qala inni bari'um falamma afalat qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhallin. Makmum pun amin juga. Jadi 2 kali amin. Jadi waktu nak makmum amin tu tidaklah menjadi kesalahan sebab makmum amin dalam keadaan dia tak tahu. Taklah salah sebab tak tahu ni dimaafkan. Dalam Islam ni bila tak tahu ataupun lupa dimaafkanlah amin tu. Tidak ada apa-apalah selagi dia yang batal semayang ni bila ada percakapan. Percakapan yang bukan zikir. Tu yang batal. Jadi amin ni masih lagi berada dalam kalangan zikir. Maka tak batal lah semayang dia. Sebab tu saya jarang pilih ayat-ayat ada dhalin tu, bimbang tu. Dalam Baqarah ada satu, dalam Waqiah ada juga. Jadi takut-takut makmum ni teramin. Tapi taklah batal semayang makmum. Okey. So dalam media sosial tu apa dia tulis? Netizen dia audio tu imam sebut dhalin tu dia seorang saja yang amin tu jadi tak batal lah semayang dia. Batal lah. Okey, terima kasih Ustaz. Dia bagus juga media sosial ni baru ni isu ta'liq tu kan. Isu ta'liq anti vaksin tu. Ingat tak? Ada kan Dr. Izhar pun share dia bagi ta'liq sekiranya kau ambil vaksin maka jatuh talak. Dan perempuan ni dah ambil vaksin dah. Dia dah ambil vaksin 1 dos. Maka jatuh dah talak dia. Jawabnya tak jatuh lah yang dah tu. Sebab ta'liq tu berlaku selepas daripada ambil. Tetapi dos kedua tu jatuh. Jatuh talak. Tak boleh tarik balik ke? Isu tarik balik ta'liq tu yang tu ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i kata tidak boleh tarik balik ta'liq. Ta'liq kalau dia dah ta'liq macam tu, kalau buat juga tak boleh. Memang jatuh. Tu. Gitu, orang tanya lagi, kalau dia ta'liq talak 3, demam. Dia ta'liq kalau kau ambil kalau kau ambil vaksin jatuh talak 3. Macam mana isunya? Kalau ambil sungguh jatuh talak 3. Habis tak boleh ha. Cina buta Ustaz. Cina buta. Berdosa. Cina buta ni berdosa. Dia tak boleh kira ke Ustaz, satu dos, maksudnya bila ambil tu kena ambil 2 dos. Dia tak boleh dikira ke vaksin tu kena ambil lengkap 2 dos. Jadi kita andaikan yang sebelum tu tak apalah, yang pertama tak boleh. Yelah, maksudnya yang pertama tu kena yang kedua. Kalau saya fikir macam dia dah buat yang pertama tu, yang kedua kena ikut lah kan. Jadi macam tak jatuh je sebab dia dah terikat dengan yang pertama tu.
Macam tu. Sebab Yang dia tu. sepasang. Yang tu kena tanya mufti lah tu, senang. Tak boleh kira geng anti vaksin ni melampau-lampau dia tu. Dia tak Yang nak. halau pun ada Ustaz. Yang halau daripada rumah. Yang dia kata kalau ambil dia keluar pada rumah pun ada juga yang tu. Ada sebelum ni pun orang tanya anak-anak tanya. Anak-anak bapa tak nak bagi mak ambil vaksin. Jadi anak-anak lah pula. Sungguh nak suruh ambil vaksin. Jadi anak-anak ambil mak pergi ambil vaksin. Berdosa tak anak? Buat gitu. Bawa keluar mak tanpa izin bapa. Tu orang tanya juga saya. Tanya, ada ke kes? Ada lah, mak aku lah ni dia kata. Allah, saya kata susah orang anti vaksin ni. Oi, melampau. Padan dah TMJ panggil pun. Padan dah. Nak bagi tahu susah. Ustaz sekejap. Dah settle anti vaksin tu dia lah. Tak, yang Suryani Saim tadi saya nak tanya Ustaz balik. Yang Suryani Saim dia tanya kalau makmum tertinggal tahiyat awal tu kerana tertidur tu kan. Kemudian dia sedar imam tu takbir untuk qiyam. Kalau in case dia tertidur masa tahiyat awal, dia sedar orang tak ada lah kat surau tu. Orang tak ada dah. Mana dia tidur? Macam mana dia punya ni? Adakah dia sembahyang sendiri kita atau dia kena sembahyang semula ke macam mana? Dia gini lah, kalau kes tidur tahap tu dia kena tengok uruf. Dia ada juga hukum berdasarkan uruf. Berdasarkan uruf. Kalau uruf ni maksud dia keadaan semasa. Kalau setara tu dah semayang dia tu, setara tu dah semayang dia tu, kena semayang semula lah. Melampau dah tu. Dia panggil uruf. Uruf. Uruf apa nama? Uruf kebiasaan tu tak ada orang tidur sampai tahap apa nama? Orang tak ada dah. Jadi dia kira tidur sungguh dah tu. Jadi uruf dia tu kira uruf apa nama? Batal dah tu. Kalau saya lah, saya semayang semula. Gitu lah saya boleh cakap. Kalau sambung terus semayang semula lah. Ambil. Sebab uruf dia pelik. Tengok jam, dah 20 minit dah aku tidur. Jadi uruf tu. Isu uruf ni. Faham tak uruf ni? Orang syariah tak faham uruf. Uruf dan adat kebiasaan. Alhamdulillah. Okey. Maksudnya kalau kita nak tunggu, kalau kita tertidur macam tu, contoh kita maghrib nak tunggu isyak. Ini bukan isu batal semayang ni. Anda kata isu semayang ni. Semayang kita ni sampai tidur lah semayang 20 minit dah. Bukan bagi saya bukan isu. Dia macam putus mualak dah tu. Boleh faham tak? Okey, Dia bukan isu wuduk. Jadi dia kena bangun, kalau boleh dia semayang semula lah. Mulakan semayang. Dia bukan isu dalam semayang. Faham tak? Tapi kalau kita duduk masjid, tertidur, lepas tu sampai isyak, tak apa sebab kita tak semayang waktu tu. Boleh? Okay. Isunya isu uruf tu pelik sangat dah tu. Okey? Ustaz teranglah apa maksud uruf Ustaz? Kalau ada tak jelas. Uruf kebiasaan setempat. Kebiasaan setempat. Jadi adat setempat tu orang tak terima dah semayang sampai tahap tu. Tidur lama tu. Boleh faham tak? Salam Ustaz, tanya sikit. Ya. Yang pasal ta'arif tu muafiq tu kan, makmum kena habiskan bacaan Fatihah dia kan, sebab dia ada kebiasaan. So kalau kan imam dah rukuk, dah sujud pertama, sujud tahiyat kedua, yang kedua dah nak bangun lah, tapi dia makmum tu dia kena teruskan dah habis Fatihah, lepas tu dia kena rukuk sujud kejar imam tu ke macam mana? Okey, baik. Contoh. Bila dia ni muafiq, jadi imam ni rokok. Kata saya bagi contoh. Contoh saya dah bagi ni contoh yang kena pada saya. Macam saya sebut dulu. Bila saya semayang dengan imam ni waladhdallin amin, imam terus rokok. Dia tak baca surah. Saya pada waktu itu saya kena habiskan surah Fatihah sebab saya ni angkat takbir sama dengan imam. Saya ada 25 saat. So saya kena rokok, saya kena habis Fatihah dan kita baca lajulah Fatihah tu, jangan baca perlahan-lahan. Dan saya sempat rokok ketika imam sedang Rabbighfirli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi imam Rabbighfirli tu dia nak turun sujud tu saya perokok. Bila saya rokok, saya i'tidal, imam pun naik rakaat kedua. Tengah saya duk Rabbighfirli, saya sujud, imam dah maliki yaumiddin dah.
rakaat kedua tu. Jadi saya pun bangun, Allahu Akbar rakaat kedua. Waktu tu saya ada tak 25 saat rakaat kedua? Ada tak? Saya dapat tak 25 saat pada rakaat kedua? Pada rakaat kedua saya tak dapat 25 saat. Sebab saya bangun tu imam dah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Imam duduk situ dah. So bila saya naik rakaat kedua saya baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Imam pun rokok. Bila imam rokok saya akan rokok sama dengan imam. Sebab rakaat pertama saya muafiq. So saya kena habiskan Fatihah. Rakaat kedua saya masbuk sebab saya tak ada 25 saat. Maka saya tak perlu habiskan Fatihah. Boleh faham Ustaz Aisyah? Boleh insya-Allah. Jadi saya habiskan Fatihah. Kenapa? Kerana saya muafiq. Rakaat kedua kenapa tak habiskan Fatihah? Kerana saya masbuk. So semayang jemaah ni kena pandai statuskan diri kita muafiq ke masbuk. Okey? Jadi dia kena habiskan Fatihah dan dia kena buat apa yang macam biasalah. Macam dia kerja imam lah. Tapi rakaat kedua dia maafkan lah. Sebab dia tak ada 25 saat. So bila rakaat kedua saya dah kembali sama dengan imam lah. Bila imam rokok saya berokok. Sempat. Okey lah. Cantik sebenarnya undang-undang ni. Sebab itulah budak-budak ni kalau kawat dia belajar sungguh-sungguh. Kawat ke depan pusing, belajar sungguh-sungguh. Kalau ni muafiq masbuk ni lebih pada kawat lagi sebenarnya kena belajar. Dan cikgu pun kena faham betul-betul bab muafiq masbuk ni. Kalau tak pening budak-budak. Okey? Ustazah Izzian ni angkat tangan lagi. Ustazah Izzian ni ya? Ada soalan Ustazah Izzian ni? Pasal yang Kak Yasirah tanya tadi yang pasal tertidur tu kan Ustaz. Kalau imam tu kan dia baca lambat, lepas tu makmum ni dia terlelap. Dan bila kita tersedar tu kita pun tak ingat kita baca apa. So, batal tak sebenarnya solat kita tu? Payahlah bab tidur bab sembahyang ni. Lali. Dia terlelap Ustaz, terlelap. Dia contoh ya. Kes ni biasanya tahiyat akhir. Orang yang sembahyang tahajud kuat ni. Kadang-kadang bahaya juga, bukan bahaya sembahyang tahajud tu. Bila dia sembahyang tahajud kuat, bila sembahyang subuh tu, waktu tahiyat akhir tu, saya cakap ni sebab almarhum ayah saya cerita. Dia tanya saya, Rifki pernah sembahyang tak sebelah Pak Haji tu? Kata pernah. Dia baca tahiyat habis tak? Dia tanya saya, ayah saya tanya. Rasa macam tak habis je. Ayah pun kalau sembahyang belakang dia asyik tak habis je subuh. Sebab apa? Sebab Pak Haji ni dia orang kuat tahajud. Jadi bila subuh tu imam masjid saya ni baca panjang. Bila baca panjang dia suka baca surah juzuk 29. Jadi bila tahiyat akhir tu, at-tahiyyatul mubarakah. Dia diam. Kita sebelah dia tahu. Dia sampailah imam Assalamualaikum warahmatullahi, dia pun terkejut. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Banyak kali. Ayah saya pun perasan, saya pun perasan. Jadi ayah saya tanya saya, agak-agak semuanya sah lah. Dia tidur tu. At-tahiyyat tu kan. Dia bunyi at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatillah. Lepas tu dia bunyi lah. Deku. Bunyi deku. Bila bunyi deku tu, imam pun Assalamualaikum warahmatullahi, dia pun terkejut. Dia pun salam sekali. Sembahyang tak sah lah tu. Mana ada tahiyat awal, mana ada tahiyat akhir. Dia tak baca habis tahiyat akhir, selawat tak ada. Jadi ayah saya kata masalah juga. Tahajud kuat sangat ni pun. Sampai tak tidur malam ni masalah juga. Subuh dia tu. Yang tu yang ayah saya pernah sebut pada saya lah. Jadi isu tadi, sekiranya dia tak sedar dah dia baca apa, dia ingat apakah yang terakhir dia baca. Usaha ingat. Macam dia sedar, macam at-tahiyyatul mubarakatus salawat tayyibat, dia diam. Bila imam Assalamualaikum warahmatullahi, dia pun sedar. At-tahiyyat semula. At-tahiyyat semula baca sampai habis. Boleh faham? Boleh Ustaz Zainal? Maksudnya solatnya tak batal lah Ustaz cuma ulang balik. Tak lama sangat macam Ustaz Yasirah cakap sampai orang balik tadi. Ustaz Yasirah cakap sampai orang balik tadi tak Ustaz Yasirah? Masalah lalu ni lah masalah cikgu yang dididik dengan kebat yang tinggi ni, masalah tanya soalan yang pelik-pelik. Inilah apa nama orang sebelah dia kejam tu. Kejam. Puan Hajah, pelajar pernah tanya soalan kebat yang terlalu tinggi untuk agama ni sampai ustaz telah jawab. Dia kata adakah Allah Taala suka nombor 7? Soalan tu pernah.
Allah Ta'ala suka nombor 7 ke Ustaz? Kenapa? Sebab langit 7 lapis. Bumi 7 lapis. Tawaf 7 keliling. Apa lagi? Tawaf 7 keliling. Apa lagi? Yang 7-7 lah. Seminggu 7 hari. Qiraat 7 qiraat. Semua 7. Allah Ta'ala suka nombor 7 ke Ustaz? Ditanya seorang ustaz, budak-budak sekolah rendah. Sekolah rendah ni. Dia tanya ustazah. Ustazah tak boleh jawab. Ustazah pergi tanya Ustaz Omar. Ustaz Omar waktu tu Ustaz Omar PPD JB. Ustaz Omar pun pening. Dia telefon saya. Saya jawab, ikut dia. Dia nak suka nombor berapa pun sebab dia Tuhan. Kalau nak suka nombor kita suka, dia tidak Tuhan pula. Ustaz Omar kata, ni jawab marah ni. Dia kata, nak bagi tahu tahap pemikiran budak-budak sekarang ni. Kebak kuat doh, pening juga Puan Hajah. Bak agama nak kebak-kebak. Kalau Ustaz Omar PPD JB tu lama dah Ustaz. Belum kebak lagi tu. Lama dah tu. Sebelum kebak tu. Dia PPD JB waktu tu. Dia tanya saya. Saya pun saya kata, bila dia Allah, dia nak suka nombor berapa pun ikut dia lah. Sebab dia Allah. Dia tidak perlu untuk ikut kita suka nombor berapa. Nak bagi tahu betapa tingginya. Ini Ustazah Yasirah tu, soalan dia kebak tu sebab tu. Okey, ada soalan lagi? Cukuplah. Ada tu Zurina Ismail, Ustaz Zurina dengan silakan. Ada 2 orang. Ustaz, ya. Tadi kan ada Ustaz kata masa rakaat pertama tu, Ustaz bagi contoh Ustaz Muafiq. Lepas tu masa rakaat kedua masbuk. Ya. Maksudnya kita ni setiap kali bila kita berjemaah ni, setiap rakaat tu kita boleh jadi muafiq, kita boleh jadi masbuk Yes. Mudah je gini. Mudah untuk faham. Mudah untuk faham. Kita sembahyang dengan Imam Mekah. Contoh Imam Mekah ni. Contoh Syekh Mahir Al-Mu'aiqli lah. Orang Arab ni, rakaat pertama kita sembahyang sama dengan dia, kita jadi muafiq. Rakaat kedua jadi muafiq sebab dia baca surah panjang. Rakaat ketiga kat Mekah ni, bila orang Arab ni dia naik rakaat ketiga, dia baca laju. Kenapa dia baca laju? Sebab ada kadang-kadang mereka ni bismillah pun tak ada sebab mereka ni kan mazhab lain. Ya Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baru duk maliki yaumiddin tu. Kita baru maliki yaumiddin, dia dah rokok dah. So rakaat 3 tu kita ada tak 25 saat? Soalan saya. Kita ada tak 25 saat rakaat 3? Tak ada. Tak ada. Tak ada, kita muafiq. Kita masbuk lah. Kita masbuk lah sebab kita tidak ada 25 saat. Sebab tapi masbuk yang tak perlu sujud sawi lah kan? Tak, masbuk tak ada masalah sujud sawi. Masalahnya sekarang bila dia masbuk rakaat 3, sujud sawi pula. tambah rakaat. Dia rokok sama dengan imam. Okey. Maksudnya dia ikut dapat bersama dengan imam sampai habis bagi salam lah maknanya rakaat 3 tu dia baca Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam pun Allahu Akbar, rokok. Kita pun rokok. Fatihah kita ditanggung oleh imam. Okey, faham. Why? Because kita masbuk. Masbuk rakaat apa? Rakaat ketiga. Jelas. Why kita masbuk rakaat 3? Soalannya, why kita masbuk rakaat 3? Because kita tak dapat 25 saat. Ustaz, siapa yang bagi 25 saat tu Ustaz? 25 saat tu ni dalam diuji lah, diuji. Dalam kitab fiqh sebut, dalam kitab fiqh sebut kadar sederhana bacaan Fatihah. Kadar biasa. Saya buat test ustaz-ustaz di Hidayah 25 saat. Ustaz Saiful Azlam buat test di masjid dia 25 saat. Ustaz Ni Hilmizam buat test bila kami ngajar lah ke muafiq masbuk ni. Ustaz Ni Hilmizam, okey sekarang buat test. Baca Fatihah. Baca pun 25 saat. Maknanya lebih kurang 25 saat lah. Itu antara 23 ke 25. Bila Masjid Mujahidin Selangor, dia tulis makmum masbuk, makmum muafiq ialah ada 18 saat. Dia tulis 18 saat. Di Masjid Mujahidin. Dia tulis 18 saat. Maka sahabat saya pergi jumpa dengan mufti. Jumpa dengan mufti Dr. Anhar Opir. Mufti Selangor. Dia kata, betul ke 18 saat? Dr. Anhar kata, tak. Dia tak boleh nak tetapkan 18 saat tu. Lepas tu kita pun bagilah cadangan untuk mufti menetapkan kadar bacaan sederhana orang Melayu ni berapa. Sebab itu atas dasar eksperimen kita. Tapi tidak ada ketetapan yang jelas. Jadi setakat ni saya duk jumpa kawan-kawan Ustaz Khadir ke Ustaz mana
Semua kata 25 saat. Kadar biasa. Kadar baca macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. 25 saat. Tak percaya test. Kan saya lagi nak try. Saya tak pernah pula terfikir nak try. test lah. Itulah waktu nak ngajar pelajar. Saya kata, saya jelaskan kepada pelajar 25 saat. Tak percaya kau test. Tak kita orang. Okey. Jadi dah lebih dah ni. Dah 10-20 ni. Boleh lah. Okey.